Okay. So berbalik dengan soalan kita tadi. Kan cikgu tanya antara arus ulang-alik dengan arus terus mana lebih bagus kan? Kamu jawab arus terus sebab dia konsisten Okey. Okey, kalau ikutkan dalam rumah kita kan ada alat elektronik laptop lah, komputer lah. Apa lagi? Handphone lah. Apa-apalah alat elektronik kat dalam rumah kan, TV. Memang pakai arus terus sebab arus terus ni dia konsisten lah. Okey, lepas tu alat-alat elektronik ni dia macam ada diorang ada logic gate tau dalam tu. Kamu tak belajar lagi kan logic gate. Logic gate ni di dalam topik elektronik gate logic. So kalau logic gate ni dia hanya boleh baca satu arahan je, okey. Dia hanya boleh baca satu arahan, dia tak boleh baca banyak-banyak arahan. So kan arus terus ni dia kan satu arah je. Bila satu arah, okey lah. Logic gate ni boleh baca lah arahan daripada arus terus ni. Kalau arus alik kan dia boleh hala, dia ada dua arah kan. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri kan. Dia ada dua arah. Kalau macam ni, alat elektronik dia tak boleh nak baca arus ulang alik ni logic gate tak boleh nak baca arus ulang alik ni. Sebab ada dua arahan, ada dua arah arus mengalir. So dia seolah-olah macam ada dua arahan. Dia tak boleh baca. Logic gate dia hanya boleh baca satu arahan je, iaitu kalau arus tu, sebab tu kalau arus terus dia mengalir satu arah, maksudnya dia akan bagi satu arahan je. Okay, so logic gate boleh baca. Macam tu, okay. So alat-alat elektronik dia pakai arus terus lah, yang kat rumah kan. Tapi yang nak sampai ke rumah kamu tu, kan, yang nak sampai ke rumah kamu ni, ni rumah kamu ni, yang nak sampai ke rumah tu adalah arus ulang alik yang sampai ke rumah. So faham ke? Korang faham ke tak ni? Faham. Okay. So yang sampai ke rumah adalah arus ulang alik. Jadi apa ni, so kan dekat rumah tu dia akan, kat rumah kamu tu dia ada elektronik ni dia akan terima arus ulang alik. So dia akan convert lah, dia akan convertkan arus ulang alik ni kepada arus terus, okey. Sebab logic gate ni dia boleh baca arus terus je, dia tak boleh baca arus ulang alik. Okey, tapi yang sampai kat rumah kita adalah dalam bentuk arus ulang alik. Sebab apa? Sebab arus ulang alik ni dia boleh bergerak jauh, okey. So nak gerak dari mana ni arus ulang alik ni? Dia akan bergerak dari stesen. Dari stesen jana kuasa elektrik. Kat mana stesen jana kuasa elektrik kita? Siapa tahu? Kat mana stesen jana kuasa elektrik? Dekat mana? Siapa tahu? Tak tahu. Dekat Empangan ni. Apa ni? Tak tahu Dekat Tasik Kenyir. Okey, Tasik Kenyir. Tasik Kenyir dikenali sebagai apa? Empangan hidroelektrik. Tasik Kenyir dikenali sebagai empangan hidroelektrik Tasik Kenyir dikenali sebagai empangan hidroelektrik. Jadi Tasik Kenyir ni lah dia akan hasilkan, di Tasik Kenyir ni lah dia akan hasilkan arus ulang alik. Okey, sebab so kan di Tasik Kenyir ni dia akan guna penjana arus ulang alik. Okey, dia akan janakan arus ulang alik. Sebab arus ulang alik ni dia boleh bergerak jauh sampai ke rumah kita. So dia akan guna penjana arus ulang alik lah di Tasik Kenyir ni. Okey. Jadi sekarang ni kan tadi cikgu kata penjana arus ulang alik, dia punya gegelung dia mestilah berpusing-pusing, betul tak? Mana ke tadi? Penjana arus ulang alik. Mana tadi ni. Okey, kan gegelung tu kan dia kena pusing-pusing kan? Dia kena pusing-pusing. So siapa nak pusingkan dia? Takkan nak guna tenaga manusia pula kan nak pusingkan gegelung ni 24 jam, betul tak? Kamu nak ke pusing gegelung 24 jam? Tak nak. Tak nak kan? So kita guna satu tenaga yang boleh pusingkan gegelung ni 24 jam. So tenaga apa kita guna? Kita gunalah tenaga apa? Yang dekat Tasik. Tenaga daripada ombak Serta.
Ya, kita boleh guna tenaga ombak kan. Ada banyak contoh. Tenaga ombak. Lagi apa lagi nak pusingkan gegelung? Angin. Angin. Kita boleh guna tenaga angin. Lagi apa lagi? Macam dekat tenaga apa lagi ya? Hidroelektrik kan, tenaga hidroelektrik. Macam kat empangan Tasik Kenir tu kan. So tenaga daripada air kan. Hidro. So tenaga hidroelektrik kan. Untuk pusingkanlah gegelung ni, okey, supaya dia boleh pusing 24 jam. So kat sini cikgu akan tunjuk sikit video. Dah habis kelas Korang boleh ke tunggu lagi 10 minit? Boleh ke? 10 minit ke? Boleh. Boleh. Begitu bukan je gelas lepas ni. Sekejap lagi 10 minit je. Jangan nak tunjuk video. Alamak, kenapa ni? Okay, ni. Cikgu dah tunjuk video ni belum Ni salah satu contoh lah hidroelektrik kan dekat empangan. Okey, dekat empangan kita guna air daripada air nak pusingkan gegelung tu. So kan air tu dekat empangan tu dia akan buat macam slide. Macam gelongsor, dia ada gelongsor. Sekejap nampak tak macam ada gelongsor kat situ? Kan ada gelongsor kan? Nampak. So air tu dia akan gelongsor lah kat sini. So air tu dia laju lah, okay? So bila air tu laju, sebab kita nak air tu bergerak laju kan. Sebab tu kita pakai air tu turun daripada slide gelongsor ni. So dia akan, bila air tu laju dia boleh pusingkan apa ni? Ni nama dia pusingkan lah gegelung. Ni gegelung lah ni. Gegelung tadi kan. Ni gegelung lah Sekejap berhenti sekejap. So ni gegelung. Kat sini ni gegelung. Mana medan magnet? Ni yang gegelung kat sini, gegelung dalam tu. Sekitar tu adalah medan magnet. Okey, medan magnet adalah magnet utara, magnet selatan kan, magnet north, magnet south. Okey, so bila air tu laju dia boleh pusingkan. So bila dia pusingkan, so mana dari video tadi? Sekejap Okey, so bila dia pusing, gegelung tu kan berpusing di dalam medan magnet tu dia berpusing. So terhasil apa? Terhasil apa ni? Respon. Yang kalau kuning Arus. Ya, terhasil arus Terhasil arus arohan. So arus apa yang terhasil ni? Arus ulang-alik ke arus terus ni? Ulang-alik. Ya, terhasil arus ulang-alik. So kan kat dalam ni kan dia guna gegelung yang satu kaki pendek kan, satu kaki pendek, satu kaki panjang, okey. Dan dia ada berapa gelang gelincir nak hasilkan arus ulang-alik? 2. Ya, ada dua gelang gelincir, okey. So dia itulah cara nak hasilkan arus ulang-alik. Dia pakai pejana arus ulang-alik. So kat sini inilah gegelung dia akan berpusing lah dekat sini. Okey, ataupun kita panggil dia turbin, kan, turbin. Pernah dengar kan turbin? Turbin tu berpusing. So dalam turbin tu ada So dalam turbin tu ada gegelung lah, okey. Ada gegelung dan ada medan magnet. So gegelung tu berpusing. Terhasillah arus ulang-alik. So dia guna air lah untuk pusing, okey. Air tu pun dia turunkan dekat slide, dekat gelongsor supaya air tu laju. So tak payahlah kita nak gunakan manusia nak pusingkan 24 jam kan. Tak kat mana ada larat manusia nak pusingkan 24 jam. Okey, terhasillah arus ulang-alik dan dia pergi ke kabel-kabel elektrik dan sampailah ke rumah kamu. Boleh? Faham? Faham. Okey, tu kalau hidroelektrik dia guna air. Kita juga boleh guna apa? Angin. Angin. Tapi cikgu tak ada pula video angin. Yang cikgu ada video nuclear generator. Okey, sekejap ni nuclear generator. Dia pakai radioaktif lah Dia pakai radioaktif. Okey.
So, macam mana nak pusingkan gegelung tu terlebih daripada nuklear ni? Okey. So, caranya adalah nuklear kan datang daripada radioaktif kan. So, kita akan letak banyak radioaktif, kita letak uranium dalam stesen ni. Ini semua uranium. So, uranium dia akan apa ni? Dia akan meletup kan, dia dibelahkan. Ini apa nama tindak balas apa ni? Pembelahan ke pelakuran? Respon. Radioaktif. Ya, tindak balas pembelahan ya, tindak balas pembelahan nukleus. So dia meletup, terhasillah heat kan, produce heat, haba. So haba tu kita nak buat apa? Haba yang panas tu sebenarnya kita nak panaskan air, okey? Nak panaskan air. So bila dia haba dia panaskan air, nanti air tukar jadi apa? Air tukar jadi Wap. ya, dia tukar jadi wap. Okay, steam is generated. So bila dia banyak wap, ada banyak steam. So steam tu akan buat apa? Dia akan use to drive the turbine. Dia akan pusing kalau turbine yang gegelung tadi tu kan, dia pusingkan gegelung. Okay, gegelung yang ada kaki pendek dan kaki panjang tu kan. Dia pusingkan gegelung supaya dapat hasilkan arus aruhan. So arus apa kat sini? Arus ulang-alik ke arus terus? Ulang-alik. Ya, arus ulang-alik. Okay. So dapatlah elektrik. Sampailah ke rumah kamu. So rumah kamu pun terimalah arus ulang-alik. Okay. So sebab tu kita guna arus ulang-alik sebab arus ulang-alik ni dia kelebihannya apa? Dia boleh bergerak. Bergerak apa? Dia boleh bergerak jauh. Faham ke? Dah. Arus ulang-alik boleh bergerak jauh. Sebab tu kita guna penjana arus ulang-alik di stesen-stesen. Di stesen-stesen jana kuasa elektrik. Okay. Sebab dia boleh bergerak jauh. Okay. Itu sahaja. Telah habis dah. Okay. So next week tak ada kelas kan? Next week ada kelas ke? Bisa. Next week. Exam. So exam kamu sampai penjana arus ulang-alik. Boleh? Boleh. Topik form 4, topik form 5 termasuklah topik yang cikgu dah loncat tu kan, radioaktif dan juga sampai elektromagnet. Elektromagnet sampai ni lah. Penjana arus ulang-alik dengan penjana arus terus ni. Dah tu je. Maksudnya transformer tak keluar Transformer tak keluar. Soalan objektif. Berapa objektif? 40 Ya, 40. 40 objektif. Lepas tu kertas 2 soalan subjektif. Ada kamu tengoklah. Dia sama je macam format fizik tahun-tahun lepas, sama je cuma kamu tak ada kertas 3. Okey. So try lah buat soalan-soalan yang tahun lepas tu. Carilah kat internet kan ada banyak kan trial fizik tu kan. Buat Cikgu ambil kat situ je pun. Okey, boleh. Boleh. Okey dah. Okey, bye-bye. Okey. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Tata. Terima kasih, cikgu. Okey. cikgu. Sama-sama. Boleh, Tata. Bye. Okey. Bye.